dalam kes atau melibatkan pendakwaan ke atas sahabat kita Saudara Lim Guan Eng, sesaguk DAP, dan juga isteri beliau yang akan didakwa kabarnya pada hari Selasa. Ada orang mengatakan ini merumitkan kerana keadilan itu tegak sejak tahun 1998 dengan laungan reformasi menolak rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Sekarang ada pendakwaan. Sebab itu bagi saya siasatan tidak ada masalah. Tanpa kecuali SPRM harus punya wibawa, ketelusan untuk menyiasat apa saja dakwaan dan tuduhan. Tetapi kita harus pastikan bahawa tindakan-tindakan itu bukan bermotif politik, bukan berbentuk penganiayaan. Malah dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib dulu pun saya katakan kita lihat kepada fakta dan undang-undang, bukan vendetta politik. Kerana kadang-kadang laungan beberapa tokoh masa itu tidak lain dari kebencian demi kebencian ulang-ulang. Padahal bagi kita harus lihat kepada fakta dan undang-undang seperti mana yang diputuskan oleh hakim. Jadi ada orang samakan, Saudara Lim Guan Eng belum dihukum. Jangan samakan dengan kes yang dihukum berdasarkan fakta dan hujah serta undang-undang. Saudara tentunya tahu, saya bangkitkan pada malam ini bukan kerana Lim Guan Eng itu sahabat setia. Kita ikuti perjalanan. Kita tidak pernah pertikai soal siasatan, baik rumah atau terong. Dalam kes rumah, saya pernah sebut cara terbuka dulu. Saya lihat rumah semua menteri, semua pemimpin dulu dan sekarang, dan rumah yang milik Lim Guan Eng itu adalah di antara yang sederhana, lebih rendah kategorinya daripada semua rumah-rumah yang lain. Tetapi dia melibatkan pendakwaan. Sekarang kes 2011 yang mengikut urusan tender terbuka biasa yang melibatkan kerajaan China dan kerajaan Malaysia, tanda tangani oleh syarikat dan dihadiri oleh Ketua Menteri pada ketika itu Lim Guan Eng di hadapan Perdana Menteri Tun Mahathir dan juga Perdana Menteri China. Satu perkara lain yang disebut berulang kali oleh para peguam, pendakwaan kes rasuah yang tak sebut rasuah. Tidak ada jumlah, saya tidak tahu kemudian. Tapi saya membuat ulasan berdasarkan kertas pendakwaan yang saya baca. Ada pendakwaan kamu rasuah. Rasuah ini kerana dikatakan dia minta 10%. Wangnya belum ada. Malah kalau ikut kenyataan Saudara Lim Guan Eng, sepanjang siasatan itu, beliau tidak pernah ditanya di mana wang disimpan, berapa yang diambil, atau disemak akaunnya, atau di rumahnya, dan lain-lain. Saudara, ini membimbangkan kita tentang proses hukum di negara kita. Jadi saya oleh demikian bagi pihak keadilan dan tentunya selaku pengurusi Pakatan Harapan, kita tidak boleh berdiam diri. Apakah kita tolak ansur dengan rasuah? Tidak. Kita tidak terima rasuah
malah menentang rasuah, sama ada oleh pimpinan UMNO atau Bersatu atau DAP atau keadilan. Saya nak tegaskan ini. Jangan orang anggap kita nak remehkan. Kita mahu tindakan diambil kepada musuh-musuh politik lain dan ringankan beban terhadap kita. Maka tentunya kita akan teliti, pantau kes ini dari dekat, kerana saudara, seperti yang saudara tahu, seperti pengalaman saya dulu, rakyat juga sekarang ini akan terdedah dengan maklumat dan memantau. Bukan saja pendakwa atau peguam atau hakim. Ia juga melibatkan kefahaman rakyat tentang undang-undang dan fakta. Maka sebab itu saya tegaskan keadilan dan Pakatan Harapan menolak cara pendakwaan yang tidak telus dan ditafsirkan sebagai menekan musuh politik. Saudara, yang lebih dikesalkan ialah pendakwaan terhadap isterinya. Apakah tak boleh dakwa? Boleh. Apakah tak boleh siasat? Boleh. Tetapi takkan tak boleh tunggu 1 hari untuk menahan. Tak bolehkah isteri ini mengiring sang suami dalam keadaan yang sangat mencabar dalam sejarah hidup mereka, satu keluarga? Ya, nak tahan. Walaupun tangkap, saya tak faham sebab kes yang lebih besar tidak ditangkap dan tidak letak ke dalam lokap. Jangan banding kes saya itu istimewa. Tetapi saya rasa sangat sedih bila suami dihadapkan di mahkamah dengan pertuduhan yang besar dan isteri ditahan pada masa yang sama, padahal boleh tangguh 1 hari sudah, 1 hari, bukan nak lepaskan. Inilah malangnya keadaan dalam negara kita, saudara. Janganlah kita lihat ini dari sudut parti, lawan ke kawan ke, tetapi pertimbangan kemanusiaan ini harus ada. Apa pengajarannya kepada kita? Seandainya kita berkuasa sekalipun, janganlah hilang tunggak keadilan dan kemanusiaan. Itu pengajaran kepada kita dalam keadilan juga. Tunggak keadilan dan kemanusiaan, kerana itu juga tunggak parti kita. Jadi saya pada peringkat ini minta semua ahli-ahli keadilan memantau, menjelaskan, tentunya mengikuti kes. Saya tidak mau dikatakan prejudge, ini lawyer civil saudara. Tetapi kita berdasarkan apa yang dibentangkan kepada kita hari ini, ia amat merisaukan. Dan oleh itu parti dan PH akan turut bangkit, menyedarkan rakyat, dan yang lebih penting, menghentikan politik menindas, menekan mana-mana pihak sekalipun. Saudara, terkait dengan soal ini, yang lebih besar, kita lalui pendakwaan terpilih, penekanan, penyalahgunaan institusi yang menyebabkan kita tuntut reformasi ini. Sebab apa? Ini dah berjalan berdekade-dekade. Puluhan tahun kerja macam ini. Kalau tanya saya, sudahlah. Mari kita atur negara ini cara aman dan damai dan ikut keluhuran undang-undang dan menghentikan politik penyiksaan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Bagi saya, enough of this malicious, not prosecution, persecution in any form. We have gone through more than 2 decades of this process. Some worse, some less. But the system, the rotten system remains. Sistem yang bobrok
yang zalim ini, yang kita tentang dari dulu, masih bertahan. Dan kita wajib bangkit tolak sistem yang korup dan menindas ini.